Lembayung Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, sila buka jilid yang keempat, muka surat 586. Kita masih lagi memuka ayat-ayat yang indah dari surah Yusuf ini, ayat ke-52 dan 53. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Yusuf berkata demikian itu agar dia, Al-Aziz, mengetahui bahawa sungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya, dan bahawasanya Allah tidak meridai tipu daya orang-orang yang berkhianat, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, kerana sungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi saya telah terangkan kepada tuan-tuan daripada tafsir Fathul Qadir sebagai contohnya, Al-Imam Syaukani mengatakan di sini satu uslub ta'rid, iaitulah baginda Yusuf AS, adab kesopanannya sebagai seorang Nabi yang telah kita pelajari, tidak terus menuduh buruk dan menghukum seseorang. Inilah dia sikap seorang Nabi, menjaga dirinya dari tuduhan buruk isteri Al-Aziz, sampai Al-Aziz sendiri pun disebut secara ta'rid. Maknanya baginda AS tidak menunjukkan apa yang dipanggil sebagai peluru hidup kepada seseorang. Inilah kata-kata berlapik yang sangat indah. Supaya kita belajar ini ta'rid, uslub ta'rid ini seperti uslub cakap yang berlapik. Berlapik ke berlapis? Berlapik. Maknanya kita mengatakan satu itu, mengatakan satu keburukan dalam bentuk yang kita sampaikan begitu sopan, kerana sebagai satu bentuk penghormatan atas kebaikan dan penjagaan mereka, dan menafikan kesilapan mereka buat itu ditegur dengan cara yang cukup hikmah. Inilah juga satu penghormatan terhadap isterinya. Dalam masa yang sama, ini adalah untuk mengambil peluang menetapkan satu kebenaran, kesucian diri yang mesti, yang wajib dipelihara. Jangan sampai tercemar, jangan sampai direkodkan. Nanti kelak dibaca orang dalam lipatan buku-buku jurnal undang-undang sebagai contoh bahawa bapa kamu dulu perompak, pencuri, padahal dia tidak seperti itu. Bapa kamu seorang yang terlibat dengan skandal seksual sebagai contohnya, maka tidak boleh keadaan itu, fitnah itu diteruskan, maka perlu dipertahankan. Jadi inilah akhlak terpuji, keberanian untuk mengakui kebenaran dan secara jelas menyatakan satu yang benar dan tidak ragu-ragu dalam membebaskan orang yang suci dan membenarkan orang bertakwa. Kerana isteri Al-Aziz telah menyatakan dan mengakui kebenaran Yusuf di hadapan perempuan-perempuan yang diundangnya. Isteri Al-Aziz sekali lagi mengatakan di depan raja pula, akulah yang telah menggodanya, padahal Nabi Yusuf tidak menyebutnya secara direct. Dia mengulangi pengakuannya itu, sekali di depan perempuan-perempuan itu, sekarang di depan raja. Maka dengan fitnah itulah, konspirasi jahat itulah telah menyebabkan Yusuf AS ditahan di penjara. Jadi kita telah lihat dalam episod yang lalu bila isi mengatakan hasal haq, telah nyata kebenaran. Sekarang dalam ayat yang ke-52, Nabi Yusuf menekankan bahawa dia baginda tidak mengkhianati sesiapa pun, terutamanya majikannya. Kemudian datang ayat yang ke-53, wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Siapa punya kata-kata ni tuan-tuan? Kata-kata ni mengundang satu gambaran bahawa yang berkata itu seolah-olah terdedah kepada melakukan keburukan, melakukan maksiat. Jawapannya seperti disebut oleh Al-Imam Syaukani yang tafsirnya Fathul Qadir, bahawa bila menyatakan demikian, yang pertamanya ini merupakan kata-kata Nabi Yusuf AS. Selepas kata-kata yang lalu, inilam, kalau kita mulakan ayat ini sebut inilah, kalau didahulukan dengan ya'lama, anilah, ini dari sudut kasrah ataupun fathahkan hamzah. Dalam bab inna, ani ataupun ini maknanya sama, cuma kedudukannya bila pada tengah ayat, maka biasanya datang dengan ani. Nanti saya takut tuan-tuan kata saya baca salah ayat ini. Zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib
wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Supaya mereka tahu aku tidak mengkhianati seseorang itu dalam keadaan dia tidak tahu, dan Allah tidak berhidayah kepada mereka yang melakukan khianat, tipu daya pengkhianat. Wa ma ubari'u nafsi. Jadi ini merupakan kata-kata Nabi Yusuf. Disebut oleh Imam Jamaluddin Al-Qasimi dalam tafsirnya Mahasinut Ta'wil. Ini merupakan aslun fit tawadhu'. Ini satu kata-kata yang menampakkan tawadhu'nya, rendah dirinya. Bahkan dikatakan oleh Imam Syaukani merupakan khadmun. Khadmun makna satu kata-kata yang menampakkan tawaduk yang amat sangatlah untuk menunjukkan betapa hinanya diri manusia itu tanpa panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau benarlah ini merupakan kata-kata Yusuf AS, fahuwa min babil hadmi wat tawadhu'i li nafsi wa adami tazkiyati biha ma annahu qad alima huwa wa ghairuhu min nas kad ulima annahu bari'un wa zahara zalika zuhur asy-syamsi. Bahawa apabila kata-kata ini disebut, dilafazkan oleh Yusuf AS, itu tak lain tak bukan menampakkan tawaduknya baginda. Kerana apa? Kerana telah nampak nyata baginda ini bari, bebas, tak terkait langsung, tak terlibat, tak terlintas langsung untuk melakukan perkara maksiat itu. Wa aqarat bihi al-mar'atu allati idda'at alaihi al-batil. Dan telah diperakui oleh wanita itu bukannya sekali, lebih dari sekali, bahawa Yusuf AS seorang yang suci, yang mulia, yang telah pun mengawal dirinya daripada terjerumus dalam perkara-perkara yang haram. Dan bukan setakat itu saja, seperti yang telah saya terang kepada tuan daripada kitab Adwa'ul Bayan oleh Imam Muhammadul Amin Asy-Syanqiti. Ada banyak bukti yang menunjukkan kebebasan baginda, bebasnya baginda, tak terlibatnya baginda dengan perkara yang terkutuk itu. Wa nazahathu niswatul lati qata'na aydiyahun. Dan wanita-wanita itu juga telah memberi persaksian bahawa Nabi Yusuf tak terlibat. Nabi Yusuf tidak cenderung langsung sedikit pun untuk melakukan perkara haram itu. Ini yang pertama. Ini pendapat yang paling kuat. Yang mengatakan demikian adalah kata-kata Nabi Yusuf sendiri. Wa in kana min kalami al-mar'ati, kalau itu imra'atil aziz, kalau ini merupakan kata-kata perempuan tersebut, fahuwa waqi'un 'alal haqiqah. Ini adalah kata-kata yang bersifat realistik, kerana dia yang telah mengikrarkan, mengiktiraf dosa yang dilakukan. Wa atarafat bil murawada wal iftira' ala Yusuf. Dan dia telah pun mengiktiraf usahanya untuk menggoda dan menceritakan kepalsuan yang bukan-bukan, yang tidak betul kepada Yusuf AS. Wa qad qila inna hadha min qawli al-aziz wa huwa ba'idun jiddan. Kata Imam Syaukani, ada pula yang mengatakan ini merupakan seolah-olah disampuk, istilahnya dicelah oleh Al-Aziz, iaitu menteri kanan yang telah pun merasa kesebersalahan di hadapan raja. Isterinya ada situ, Nabi Yusuf pun ada, saksi pun ada, ramai orang menyaksikan. Dia telah pun membetulkan keadaan dan mengatakan wa ma ubari'u nafsi inna nafsal amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Ini adalah kecenderungan nafsu untuk melakukan satu maksiat, kecualilah orang dipelihara oleh Allah seperti Yusuf. Tapi nampaknya, kata Imam Syaukani, pendapat ketiga ini tidak kuat langsung, ba'id, jauh daripada kebenaran. Yang lebih tepatnya ini merupakan kata-kata Nabi Yusuf memberi peringatan kepada sekalian orang di atas mesej dakwah yang nak dikemukakan, supaya manusia kena ingat bahawa dalam pergulutan kita bersama nafsu syahwat ini, Allah memberi kepada kita bantuan, hidayah, bimbingannya. Sebab itu dalam doa yang lalu yang telah kita pelajari daripada amalan Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon padamu hidayah, ketakwaan, aku mohon padamu kesucian diri. Waktu bergelutnya nafsu ini untuk melakukan satu perkara yang haram, tak kali itu aku ingat padamu, wahai Tuhan. Dan saya telah cerita kepada tuan-tuan kisah Sulaiman bin Yasar radhiyallahu anhu, seorang tabi'i yang terkemuka dalam perjalanan menunaikan ibadah haji, yang diduga dengan perempuan yang sama kesnya dengan kisah Yusuf AS. Lalu Allah selamatkan mereka ini kerana kejituan iman mereka. Dalam tafsir Mahasin Al-Quran, Mahasin At-Ta'wil oleh Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi, beliau menghuraikan lebih lanjut bagaimana maksud Nabi Yusuf ini bila baginda mengatakan ani lam akhunhu bil ghaib dan seterusnya, wa ma ubari'u nafsi. Nak mengajak kita untuk memahami begitu hebat sekali ujian yang datang dalam kehidupan seseorang lelaki bila mempunyai rupa paras yang kacak, ataupun punya kedudukan, ataupun punya pangkat, atau punya harta, maka godaan yang paling besar datang daripada orang perempuan. Kerana Nabi telah menyatakan dalam hadis sahih, ma taraktu ba'di fitnatan adhar ala rijali minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan satu ujian lebih besar untuk orang lelaki dalam kehidupan mereka berbanding dengan perempuan. Maka ramailah yang ranap imannya, rosak imannya kerana bila digoda dengan perempuan. Lihat bagaimana hebatnya, ajaibnya kasih sayang Allah SWT untuk insan nabinya yang bernama Yusuf AS ini, untuk kita ambil sebagai pedoman supaya dalam kehidupan kita tak tersasar
ketika mendapat ujian sebegini. Tengok, yang pertama sekali Allah SWT kurniakan untuk seorang lelaki memang kecenderungan kepada orang perempuan. Sebagaimana kecenderungan seorang yang dahaga kepada air, orang lapar kepada makanan lazat. Kok mana pun mata orang lelaki ni mesti nak tengok pada orang perempuan. Allahu Akbar. Itulah sebabnya seorang perempuan disuruh untuk memakai pakaian yang menutup auratnya. Tak kira dia seorang lebay ke, seorang berpelajaran tinggi ke, asal dia lelaki melihat perempuan, dorongan ke arah itu sangat kuat. Dan kalau kita lihat dalam kisah Nabi Yusuf ini lagi, bagaimana hebatnya ujian tersebut, dan Allah pelihara baginda yang mulia Nabi ini maksum. Ketika itu Nabi Yusuf merupakan seorang budak muda dalam perbezaan umur mengikut persisian para ulama tafsir itu, mengatakan antara 18 20-an, mungkin di awal 20-an. Bayangkan pada masa itu syahwatnya seorang budak muda begitu tinggi sekali. Yang ketiga, kita lihat Nabi Yusuf dalam keadaan di rumah majikannya itu, dan telah diterang kepada tuan-tuan berpandukan kepada riwayat yang banyak bahawa suaminya seorang pemimpin sibuk dengan berbagai aktiviti. Dia pun tidak tahu apa berlaku di rumahnya kecuali timbul sedikit syahwat sangka yang mungkin disampaikan kepadanya. Pada masa itu Nabi Yusuf merupakan seorang azab, la zawjata lahu, seorang yang bujang. Seorang Arab mengatakan al-azab, azab, orang bujang ini berada dalam keadaan azab, dan tiada isteri baginya, wala surya, tidak ada seorang hamba sahaya yang dimilikinya. Dia sendiri merupakan hamba, baginda sendiri merupakan hamba pada masa itu. Bayangkan. Yang keempat, seperti disebut dalam Mahasinul Ta'wil oleh Imam Jamaluddin Qasimi, dinukilkan daripada kitab Jawabul Kafi, bahawa innahu kana fi baladin gharibin la yata'ata lil-gharib fiha min qada'il watr ma yata'ata li ghairihi min fi watanihi wa baina ahlihi wa ma'arifihi. Ini orang berada dekat tempat yang jauh daripada keluarga dan tak ada siapa pedulikan dia. Umpama kita lihat warga asing yang ada di tempat kita, keluarganya jauh, isinya jauh, anak-anaknya tak tahu apa dibuat di sini, maka kecenderungan untuk melakukan maksiat ada pada seseorang yang bersifat berada dalam situasi seperti ini, jauh daripada keluarga. Tapi hebatnya iman yang Allah kurniakan kepada seorang Nabi. Al-Khamis, ini perkara yang kalau kita kaji, kita akan dapati begitu kasih sayang Allah untuk Nabinya dan walinya, orang yang dikasihi olehnya, maka akan dipelihara. Dorongan untuk melakukan buatan haram yang sifat fahsya dan yang mungkar ini memang timbul, tenggelam dalam hidup seseorang. Yang kelima, kata Imam Jamaluddin Al-Qasimi lagi, anal mar'ata kanat zata mansab wa jamal bihaith an kullu wahid min hadhaini al-amrayni yad'u ila muwaqa'atiha. Perempuan ini merupakan seorang perempuan cantik, bangsawan, semua permintaannya mesti ditunaikan. Bayangkan dalam situasi seperti itu Yusuf AS berjaya menyelamatkan dirinya. Bahkan dalam larinya Nabi Yusuf itu sehingga koyak pakaiannya. Yang keenam, ini kalau melihat kepada kes yang berlaku ini, perempuan ini yang menyediakan dirinya untuk dilakukan perkara haram itu. Dalam banyak kes sebenarnya lelaki itu yang hendak, bukan perempuan itu yang hendak. Tapi dalam perkara yang berlaku pada kehidupan Nabi Yusuf ini, wanita itu yang menyediakan dirinya dengan pakaiannya, dengan wangiannya seperti yang telah kita bincangkan. Yang ketujuh, annaha talabat wa aradat wa badhalat al-juhud fakafathu mu'natat talab. Jadi perempuan ini, Zalikha ini, telah pun menyediakan keadaan yang paling kondusif untuk berlakunya perkara yang haram itu. Dalam keadaan bal kanat hiya raghiba adh-dhalilah, dia telah menundukkan dirinya, dia berada. Sedangkan Nabi Yusuf AS wal aziz al-marghub ilaihi, Nabi Yusuf merupakan seorang yang mulia, dialah yang dikehendaki. Perempuan itu dalam keadaan hina, perempuan itu yang mengharap sangat. Lagi tuan-tuan, annahu fi dariha, peristiwa itu berlaku di rumahnya, wa tahta sultaniha wa qahriha bihaith yakhsha illam yutawi'ha man adhaha lahu min adhaha lahu fajtama'a da'i raghba wa rahbah. Dalam situasi itu perempuan itu tahu selok-belok rumahnya, dan pekerja-pekerja di rumahnya pun mungkin telah pun diupah, dirasuah ke supaya menyembunyikan perkara itu dari pengetahuan suami. Semua perkara ini mendorong kepada pelakuan haram itu, tetapi Allah telah menyelamatkan Nabinya Yusuf AS. Lagi kalau kita lihat dikemukakan dalam kitab Mahasinul Ta'wil ini, bahawa dia telah pun meminta dan berusaha dan mengunci pintu. Lagi nombor 10, annahu kana mamlukan laha fid dar bihaith yadkhul wa yakhruj wa yahdur ma'aha. Dalam keadaan Nabi Yusuf AS merupakan hamba kepada wanita ini, kepada suaminya. Segala permintaan mereka wajib dipenuhi, kerana itulah kedudukan seorang hamba. Tuan-tuan, ini hujah dikemukakan dalam Mahasinul Ta'wil bagi membuktikan, menunjukkan kehebatan imannya Nabi Yusuf AS. Bila membacanya, mudah-mudahan timbul dalam diri kita perasaan cinta kepada Allah SWT, kekuatan iman itu supaya terus subur. Antara doa yang dikemukakan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam tafsirnya lain, tajuk Ad-Durrul Manthur, saya selalu sebut kitab Tafsir Jalalain, itu juga satu karangan Al-Imam As-Suyuti yang hebat. Imam yang mulia ni, Mazhab Syafi'i, mengarang lebih 300 buah buku yang besar-besar tuan-tuan, menjadi rujukan teras. Dalam doa yang beliau kemukakan, antara doa Nabi Yusuf ni sangat mujarab untuk kita baca tuan-tuan. Allahumma in kana khaluqa wajhi 'indak
فإني أتقرب إليك بوجه يعقوب أن تجعل لي فرجا ومخرجا ويسرا وترزقني من حيث لا أحتسب. Ya Allah, kalaulah wajah aku ini tidak diterima di sisi Engkau, maka aku mohon dengan takarubnya wajah Yaqub ayah aku, supaya menjadikan aku dalam segala kesusahan ini ada jalan keluar, ada kemudahannya, supaya Engkau beri kepada aku dia sumber-sumber yang aku tidak mengetahui, aku tidak menyangkanya. Begitu je doa yang pernah saya sebut pada tuan-tuan ketika baginda dalam penjara. Allahumma ja'ali min kulli ma ahammani wa karabani min amri dunyaya wa amri akhirati farajan wa makhraja warzuqni min haitsu la ahtasib waghfir li dhanbi wa thabbit rajai waqta'hu min siwak hatta la arju ahadan ghairak. Ya Allah, jadikan aku dan setiap benda yang merusingkan aku, menyusahkan aku, urusan dunia akhirat ni, jadikan semua ada jalan keluar. Kurniakan aku rezeki di sumber-sumber yang tak aku sangka-sangka. Ampunkan aku pada dosa-dosaku dan tetapkan pengharapanku hanya padamu, dan putuskan segala harapan aku kepada selainmu, sehingga aku tidak mengharap sesiapa pun selain daripada Engkau jua. Tuan-tuan, mudah-mudahan doa ni dapat kita amalkan. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi perkara yang kuliah akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.